Nabi sebut api yang kita tengok di dunia ni, api yang paling panas di atas dunia ni, tuan, yang paling panas atas dunia ni, api bukan yang masak tu. Api yang paling panas di atas dunia ni, itu baru 1 daripada 70 bahagian. Yang paling panas. Tuan-tuan boleh jumpa orang yang terbakar, orang yang pernah terbakar tubuh badan dia, terbakar satu tubuh tapi hidup. Selepas berbulan lah duduk di hospital, mengelembung, bernanah, keluar air besar, semua tu bau busuk. Ada orang gila kena api tu. Ada orang normal, dia kerja di kilang yang bakar arang ni, dia datang awal, masuk cuci, kawan datang lambat buka, dia duduk dalam. Gila tapi hidup. Daripada normal, terbakar duduk dalam tu, lari keluar, kemudian masuk hospital, terbakar seluruh badan, mengelembung, naik air besar semua, berbulan-bulan lah, berbulan-bulan tak bergerak, kemudian gila. Baru 5 minit. Subhanallah. Berapa jam? 5 minit. Kalau setahun, la yamutu fiha wa la yahya, kata Allah. Yang duduk di dalam api neraka Jahannam ni, mati pun tak sempat, hidup pun tak sempat. La yamutu fiha wa la yahya. Mati pun tak sempat, hidup pun tak sempat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah neraka Jahannam. Sebelum masuk neraka, semua orang akan berdiri di mahsyar. Cerita mahsyar esok di masjid mana saya tak tahu. Masjid mana? Masjid Merlimau. Saya sebab orang bawa, saya turun, saya cakap, saya tak tengok jalan lah. Esok insya-Allah. Cerita mahsyar ni banyak kali dah, dalam TV masuk banyak kali dah mahsyar, kan? Dalam YouTube tu pun berbelas-belas rakaman tajuk mahsyar. Tapi esok dia panggil tajuk mahsyar juga. Saya kata tak apalah. Kalau tak nak marah AJK lah, kan? Mereka pilih tajuk tu, bukan saya. Tajuk mahsyar. Selepas berdiri di mahsyar untuk satu tempoh masa yang begitu panjang, tuan-tuan bayangkan, tiap-tiap orang dipanggil seorang demi seorang. Ni trailer hari esok ni. Setiap orang dipanggil untuk ditimbang. 20 ni malam ni, di atas muka bumi Allah ni ada 7 bilion manusia. Bukan 1000 orang tau ni, malam ni 1000 orang ni. Di mahsyar nanti, himpun semua manusia dan semua jin, semua binatang. Hari ni 2020 sampai malam ni ada 7 bilion manusia. Tuan-tuan, kalau 7 bilion tu Allah panggil seorang seminit je, tak payah. Kita hidup 60 tahun, Allah nak timbang 60 tahun. Setiap minit akan berjalan dan ditimbang setiap minit. Kalau saya sebut 60 tahun jadi angka tak boleh nak bayang. Seminit lah seorang, ditimbang seminit. Maka memerlukan 7 bilion minit diri di mahsyar. Allahu Akbar. Sebab tu dunia ini 65 tahun, 70 tahun.
Kalau hidup sampai umur 90 masih buat dosa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 60 kemudian nak kena azab ratusan juta tahun. Yang buat keputusan hidup yang 60 tahun ni. Sebab tu ulama sebut panjangnya kehidupan akhirat nak dibandingkan dengan kehidupan dunia yang 60 tahun ni seperti sebutir pasir yang diambil, sebiji pasir. Itulah dunia dan baki pasir dalam lautan 7 itu adalah akhirat. Panjang sehingga tak masuk akal. Ya. Panjang sehingga tidak boleh dipikir oleh akal yang waras. Terlalu panjang. Sampai masa Allah pun sebut kepada ayah kepada semua manusia, Adam alaihissalam. Ya Adam, hadis ni sahih. Akhrij ba'than nar. Wahai Adam, ni dah timbang ni. Asingkan ahli syurga dengan ahli neraka. Lalu Nabi Adam pun berdiri. Memang berdiri dah waktu tu. Semua orang berdirilah, tak ada orang duduk. Kecuali ketika mendengar suara neraka Jahannam yang dibawa ke mahsyar. Laha taghayyudan wa zafira. Maka Jahannam ni dia ada suara. Sami'u laha taghayyudan wa zafira. Dibawa kepada penduduk mahsyar, diheret neraka Jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Diheret ketika itu neraka Jahannam. Mendengar suaranya sahaja seluruh penduduk mahsyar melutut dan terduduk. Sami'u laha taghayyudan wa zafira. Suara dia bersuara. Yang bakar, dia membakar tu, dikeluarkan suara. Habis timbang, Nabi Adam pun beralih kepada anak cucu cicitnya. Kita lah. Sebab tu selipar saya, selipar tuan-tuan, adik-adik beradik. Ayah kita satu, Adam alaihissalam. Sebab tu Allah memanggil Nabi Adam di mahsyar, ya Adam akhrij ba'than nar. Wahai Adam, asingkan. Ketika itu saya dan tuan-tuan setinggi ini, hak malam ni. Faham tak? Ni ketinggian ni. Saya dengan kerendahan ni lah 1 point berapa ni meter kan. Tak ubah lagi. Dengan ketinggian ini, dengan berat badan ini, dengan warna kulit ini, dengan nama ini. Ni yang tuan-tuan tengok ni, sama-sama. Sama macam ni lah kita akan lihat. Yang tinggi ketika itu hanya Nabi Adam saja dan Hawa 60 hasta. Itulah ketinggian ahli syurga kesemuanya. Ahli neraka, nanti dulu, tak masuk ke cerita tu. Lama ni malam ni. Kan? Kalau seorang bangun pergi tandas, saya berhenti lah. Maksudnya tak tahan. Saya kena rahmat lah. Takkan nak biar je. Seorang masuk tak bangkit ke. Contoh kan. InsyaAllah tuan 9.30. 8.30 dah. 9.30 insyaAllah. Ataupun kurang sikit saya berhenti. Ketika itu Nabi Adam dia tinggi dengan ketinggian, sebab semua orang dibangkitkan dengan ketinggian yang dia hidup di atas muka bumi. Berat, nama tu, warna kulit. Maka Nabi Adam ketika hidup di atas muka bumi, dia dan Hawa tinggi. Kemudian baru rendah. Datang Rasul selepas itu rendah-rendah sampai hari inilah. Jadi Nabi Adam pun asingkan ahli syurga dan ahli neraka. Kata Rasulullah, setiap 1000 anak cucu cicit Nabi Adam, 999 ahli neraka, 1 ahli syurga.
Ni 1000 orang ni dalam masjid hari ni, malam ni dalam masjid ni 1000 orang, satu ahli syurga. Beruban rambut sahabat mendengar hadis ini. Saya nak bagi tahu apa, terkejut sahabat, menangis para sahabat, bertempik para sahabat bila Nabi sebut daripada 1000 satu ahli syurga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian antara yang saya sebut 5 kumpulan, bagaimana saya tak sebut semua sebab terlalu banyak. 5 kumpulan mereka adalah ahli neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang tuan-tuan dengar pada malam ni sampai berdiri di mahsyar, tuan-tuan akan ingat. Sebab setiap orang akan dibangkitkan di mahsyar dengan ilmu dia yang di dunia ni. Kalau dia tukang masak lah di mahsyar, bukan dia kerja tukang masak di mahsyar. Maksudnya ilmu itulah yang dia bawa. Kalau dia penoreh getah, bukan di mahsyar, sampai dalam syurga dia tahu untuk menoreh getah, dia reti. Kan dulu saya pernah cerita, dulu tu di mana saya tak tahu, saya rasa di sini. Sebab ni kali ke-6 syurga dah ada tajuk syurga. Sinilah maksudnya. Ada satu orang ahli syurga, tukang kebun, pekebun, petani. Seorang ahli syurga petani, dan dia minta dengan Allah untuk bertani, bercucuk tanam. Allah izinkan dia. Faham tuan? Maksudnya maklumat yang tuan-tuan dengar pada malam ni sampai di mahsyar, sampai dalam syurga. Tuan-tuan kan ingat, ni budak tu dulu cerita ni. Budak tu saya lah. Nombor 1, Nabi sebut antara tanda orang itu ahli neraka. Antara tanda orang itu ahli neraka, ni saya sebut 5 kumpulan je, ialah apabila dia mengambil buku keputusan, buku amalannya dengan tangan kiri. Confirm ahli neraka. Kalau dia angkat tangan kanan dia, ustaz, malaikat kepak tangan dia, buang. Yang ini disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, qala Ibnu Abbas fi man madda yadahu al-yumna, tu bahasa Arab tu, fa khala'ahu malakun. Ada orang dia ahli neraka, kemudian dia nak ambil dengan tangan kanan dia, malaikat pegang, malaikat rentak, putus tangan dia kanan tu. Itu riwayat daripada Ibnu Abbas. Apabila tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, wal'iyadzubillah, kalau di mahsyar nanti, setelah ditimbang, tangan kiri kita pun angkat dan kita pun pegang buku amalan itu, maka ketahuilah ketika itu kita adalah ahli neraka. Wal'iyadzubillah. 1, ambil dengan tangan kiri ataupun ambil dari arah belakang. Ini nombor 1. Itu ahli neraka. Ingatlah tuan. Subhanallah. Ahli neraka dengan tangan kiri ataupun daripada arah belakang. Ada ulama tafsir sebut arah belakang tu macam inilah. Letak tangan di sini, kemudian di sini. Macam. Satu lagi riwayat, saya tak ingat, Qatadah, Imam Qatadah, tak silap saya, ambil dari arah belakang itu, dilubangkan dadanya. Lalu dia pun masukkan tangan kiri dia macam tu, dia ambil buku, masuk situ ke belakang, ambil buku. Ketahuilah itu ahli neraka. Adakah mereka kekal dalam neraka?
Jawapannya tidak, sekiranya mereka tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah mereka kekal dalam neraka? Tidak, sekiranya mereka Islam dan iman mereka tak pernah jatuh. Tuan-tuan, okey. Jadi mereka akan keluar, masuk. Tuan-tuan, adakah masuk setahun dalam neraka? Tahun lebih lah. Kalau sehari lah, contohlah, dosa dia sikit sangat, masuk sehari, maka sehari itu sama panjang dengan 1000 tahun dunia. 1000 tahun ni tuan-tuan, kita malam ni hidup baru 72 tahun. Tu saya sebut lah, bukan saya kenal tau. Semua tu sebut, dia keluar je tu, contoh tu. Malam ni umur kita dah 67. 67 tu dah berapa lama dah. Dah berapa lama dah. Tuan-tuan sekalian, satu hari di akhirat panjangnya 1000 tahun di dunia. Nak habis satu hari akhirat di mahsyar, di dalam syurga, di neraka, nak habis satu hari daripada pagi nak jumpa pagi esok, panjangnya 1000 tahun. Ahli neraka yang pertama. Ahli neraka yang kedua, yang ni pun saya tak hurai, saya tak mau hurai dah sebab dulu pernah sebut dah, iaitu mereka yang solat 5 waktu tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, zakat tak tinggal, tapi ahli neraka. Nabi sebut kumpulan ni kumpulan muflis. Allah panggil nama, dia pun pergi. Ditimbang amal ibadah dia, solat tak pernah tinggal. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kita tak bincang yang tinggal solat. Yang tinggal solat confirm ahli neraka. Yang tinggal solat. Nabi sebut kumpulan yang kedua ni, tak tinggal solat, tak tinggal zakat, tak tinggal puasa Ramadan, tapi ahli neraka. Panggil, dia pun datang ke depan, timbang amalan dia, dia pun tengok amalan dia, dia pun seronok. Sebab amalan dia memang diterima, amalan dia ikhlas kerana Allah. Solat, zakat, haji, umrah, puasa, semua dia buat kerana Allah, diterima. Apabila ditimbang, menjadi pahala yang dilihat oleh dia, dia pun tengok banyak. Tetapi dia banyak dosa dengan orang. Suka tipu orang, hutang orang tak bayar, kalau pinjam barang orang jadi milik dia. Pernah memfitnah orang, meruntuhkan keluarga orang. Dosa dengan orang banyak. Hati-hati. Hati-hati dosa dengan orang. Orang yang dosa banyak dengan orang lain. Hati-hati. Habis pahala dia. Kata Rasulullah, apabila diberikan pahalanya kepada orang yang dia buat salah sehingga habis pahalanya, lalu malaikat bertanya, ya Allah, sudah habis pahalanya, tetapi masih ramai yang menuntut kepadanya. Lalu Allah pun sebut, pindahkan dosa mereka kepada dia. Solat 5 waktu tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, zakat tak tinggal. Ini kumpulan kedua. Kumpulan yang ketiga yang akan masuk neraka ni, masyarakat ni, memang ni saya sebut sebahagian. Yang ketiga ialah mereka yang meninggalkan perkara wajib. Ada orang puasa, semayang okey, zakat okey, umrah pun pergi, tapi bila mai puasa Ramadan, yang tu dia jam sikit. Dia tak berapa. 54 dah umur, tapi pergi beli nasi juga. Pukul 3.30 tu pergi beli. Dia jual dah 3.30 sekarang ni. Bulan Ramadan 3.30 jual dah, 2.30 jual dah. Dia pergi beli, dia makan.
Umur 50 lebih dah. Mati tak sempat bertobat. Ahli neraka. 3. Yang keempat, mereka yang apabila timbang, tuan-tuan, Allah panggil nama kita, kita pun jalan ke depan. Akan sampai masa itu. Maka jadilah tuan-tuan semua orang yang Allah tak panggil namanya dan terus berjalan masuk ke dalam syurga. Umat Nabi Muhammad sahaja. Umat Nabi Muhammad sahaja setelah ditimbang para rasul, termasuk rasul ulul azmi dipanggil dan ditimbang. Habis rasul-rasul ni dipanggil dan ditimbang, Allah pun sebut, wahai Muhammad, bawa umat kamu yang masuk syurga tanpa ditimbang. Tak panggil nama. Allah Akbar. Yang ni V 10 kali IP. Dalam satu. Kumpulan yang keempat yang ahli neraka ialah bila dipanggil nama dia kemudian ditimbang. Sekejap pahala, sekejap dosa, sekejap pahala, dosa, sekejap pahala, dosa, pahala, dosa. Dia macam tu. Pahala pun ada, dosa pun ada. Kan? Timbangan yang tuan-tuan akan tengok nanti ada dua. Ada dua bekas. Satu untuk mengisi ibadat, satu untuk mengisi maksiat. Saya dan kita semua akan melihat dengan mata yang tuan-tuan tengok pada malam ni. Dia bukan tengok dengan mata hati, bukan, dengan mata ini. Apabila selesai dan berat timbangan dosa, maka ketahuilah orang itu adalah ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Orang itu adalah ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian ahli neraka diheret oleh para malaikat. Lalu tubuh badan mereka diubah. Sama ahli syurga. Tuan-tuan, mahsyar. Kemudian ahli syurga masuk syurga, ahli neraka diheret oleh para malaikat. Sebelum diheret, tubuh mereka akan diubah, iaitu giginya sahaja sebesar bukit Uhud. Gigi Bukit Uhud tinggi dah 1077 meter, 1 kilometer naik ke atas. Bukit Uhud tingginya 1077 meter. Tubuh badan ahli neraka dibesarkan oleh Allah supaya lebih banyak ruang kulit yang dibakar dan dirasakan kesakitan. Tuan-tuan terbakar sebelah tangan dengan seluruh badan, yang mana lebih sikit? Seluruh badan lebih tersiksa. Sebab lebih banyak kulit yang melecur dan kita rasa kesakitan api itu. Maka Allah lebarkan dan besarkan tubuh manusia, penduduk neraka. Giginya sahaja 1077. Nabi sebut sebesar bukit Uhud. Di antara bahu kanan sehingga bahu kirinya, dia ada hadis, dan semua ni ada hadis sahih. Kesemuanya ada hadis sahih. Saya tak baca lah, kalau saya baca lagi panjang. Ma baina mankibayil kafir masiratu 3 ayyamin lirrakibil musri'. Itu hadis dia, dan hadis itu sahih. Nabi sebut di antara bahu kanan dan bahu kiri penduduk ahli neraka, perjalanan 3 hari seorang penunggang kuda yang laju.
Tuan-tuan jadi macam, ustaz ni nampak makin merapu ni. Merapu tak merapu, hadis ini hadis sahih.